Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan cara kita berbuat kebaikan dan kita meninggalkan kejahatan. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula ni kita sambung kitab kita muka surat yang ke-16, penggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal dengan niat, dan bagi setiap orang yang sesuai dengan apa yang diniatkan, maka barang siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia atau dicarinya, atau dunia yang dicarinya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya untuk apa yang ditujunya. Hadis ini masyhur dalam kitab hadis. Dalam apa perkara seawalnya berlaku, yang pertama sekali adalah niat kita. Benda yang kita nak ambil pandang sebenarnya adalah di mana tempat lahir niat ini. Qalbun. Kalau hati kita ni baik, nescaya dia akan lahir niat yang baik. Tapi kalau hati ni bukan hati yang baik, dia akan lahir niat yang tidak baik. Yang ni kita nak ambil pandang. Sebab itu di mana tempat keluar niat itulah yang perlu kita jaga. Jika kita tak jaga hati ni tadi, maka dia akan melahirkan suatu amalan yang terbit daripada hati. Kalau hati ni baik, dia akan terbit amalan yang baik. Kalau hati ni tak baik, dia akan terbit amalan yang tidak baik. Jika hati yang baik, maka lahir gerak hati yang baik, amalan yang baik. Kita nak sayang orang, punca daripada hati kita. Kita nak buat baik dengan orang, punca daripada hati kita. Kita nak kasih dengan orang, kita ihsan dengan fuqara dan masakin, punca daripada hati kita. Sebab hati ni tempat pandangan Allah Ta'ala. Hati ni segala punca perkara berlaku, punca dia hati.
Hatilah tempat iman, hatilah tempat makrifah, hatilah tempat kasih sayang. Hati ni, ya. Sebab itu dalam hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sungguhnya Allah Ta'ala dia tak tengok rupa kita, pakaian kita, tapi yang dia tengok adalah hati kita. Hati ni antara kita dengan Tuhan. Sebab dia duduk dalam, tak ada siapa tahu. Kalau rupa ni kita boleh mohon orang. Badan kita, cara pakai kita, cara amal kita, kita boleh mohon orang. Tapi hati ni tak boleh. Sebab hati ni tadi adalah tempat pandangan Allah. Manusia dia tak tahu berkenaan dengan hati. Lepas tu kita mengambil satu pengajaran. Aku boleh lari daripada manusia, tetapi aku tak boleh lari daripada Allah. Ini yang kita nak pegang. Aku boleh lari dari manusia, tapi aku tak boleh lari daripada Allah. Kerana Allah ni pandang tempat punca kita. Betul kita beramal boleh, tapi hak pandang, hak terima amal kita punca daripada hati kita. Tengok hadis seterusnya. Siapa yang berhijrah kerana Allah, maka dia boleh Allah dan Rasul. Ini cantik hadis. Barulah Nabi kata, siapa yang berhijrah kerana dunia yang nak diusahakan, atau perempuan yang dia nak nikah, lalu dia akan dapat dunia, dia akan dapat perempuan. Nampak cantiknya hadis ni? Jika kita buat selain daripada Allah, kita tak dapat Allah. Ini cantik dah. Siapa buat kerana Allah, kerana Rasul, dia dapat Allah, dia dapat Rasul. Siapa buat kerana dunia, siapa buat kerana makhluk, dia takkan dapat Allah Rasul. Dia akan dapat apa yang dia mau. Itu hadis ni disebut kat kita. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrah dia apa yang dia hak dia mau, hak dia niatkan. Kalau dia buat ni kerana orang, dia akan dapat orang, dia tak dapat Allah. Kalau dia buat ni kerana dunia, dia akan dapat dunia, tapi dia tak akan dapat Allah. Orang kata rugilah, kita tak boleh dunia. Lah kita duduk dalam dunia, kita duduk keliling orang, kita tak boleh orang. Dia lupa. Ketika dia buat kerana Allah, dia buat kerana Rasul, dia lupa hak yang pemilik Allah dan pemilik dunia, pemilik makhluk dan pemilik dunia ni adalah Allah. Dia lupa itu. Dia lupa kat situ. Ketika dia melakukan sesuatu perkara kerana pemilik segala perkara ni. Bila dia buat kerana Allah, dia buat kerana Rasul, maka pada ketika itu dia boleh semua perkara yang ada dalam dunia ni. Betul, orang tanya saya pasal apa saya tak selesai masalah. Sebab dua benda ni. Masalah yang duduk dekat kita dalam hidup ni dua benda ni juga. Dunia, orang. Allah tak pernah bagi masalah kat kita. Ketika kita buat kerana Allah dan Rasul, hidup kita tenang. Ketika kita bersihkan sungguh hati kita ni, tak ada benda lain dalam hati ni. Bukan sabit dunia, bukan sabit orang, semua kerana Allah, semua kerana Rasul, kita tenang. Siapa kata tenang? Allah kata tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Siapa yang tak tinggal Allah Ta'ala, tak lupa Allah Ta'ala, hidup dia tenang. Kalau nak selesai masalah, bersama Allah. Kalau nak selesai masalah, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita selesai masalah dengan dunia, dunia ni masalah, dia takkan boleh selesai masalah. Kalau kita selesai masalah dengan orang, orang ni masalah, sampai bila takkan selesai masalah. Sebab orang ni masalah. Jadi hidup kita ni tak habis dengan masalah, sebab
kita tidak pergi kepada yang menyelesaikan masalah. Siapa yang menyelesaikan masalah? Siapa yang mendatangkan masalah? Dia. Ni Allah sebut dalam Quran semua. Allah sebut dalam Quran. Ya. Golongan yang mana ketika dia dapat bala bencana, dia mai pada Allah Ta'ala. Bila bala ni semua selesai apa semua, dia lupakan Allah dan dia kembali kepada kesyirikan, kata Allah. Ni jalan dia. Tak ada jalan lain dah, tuan-tuan. Selagi kita tak betulkan niat kita, kita tak betulkan hati kita, selama itu maka hidup kita tidak boleh mendapat ketenangan, hidup kita tidak boleh mendapat barakah, keberkatan. Qadi al-ayat dia sebut apa dia barakah? Barakah ni maknanya az-ziyadah. Apa dia? Bertambah. Dia tak banyak, tapi dia cukup. Dia tak banyak, barakah ni bukan banyak, tapi dia cukup. Dan hati dia di dalam ketenangan, tak serabut. Ya, hidup dia tak serabut dengan duit, hidup dia tak serabut dengan orang, hidup dia tak serabut dengan dunia. Sebab apa? Sebab ni tadi, lillahi ta'ala. Ni kalimat yang orang dulu ajak kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhan aku, anta maksudi. Aku tak buat kerana orang. Aku tak buat kerana dunia, aku tak buat kerana orang. Aku buat kerana hang saja. Jadi hang mau apa? Wa ridhaka matlubi. Yang aku mau keredaan engkau. Ini kata maradatillah dalam Al-Quran. Orang yang berbuat semua perkara, orang yang berkorban pada jalan Allah, untuk apa? Maradatillah, kata Allah, kerana mereka ni maukan keredaan Allah Ta'ala. Itu dia. Saya selalu habang dengan Allah Ta'ala mudah. Nak berkira dengan orang susah. Dengan Allah senang. Mudah, tuan-tuan. Hidup bersama Allah. Ini kata dalam kitab tasawuf ma'iyah. Ma'iyah itu dia rasa bersama Allah. Kita tak tinggalkan Allah. Kita tak lupakan dia. Tak ada apa pun yang kita nak ligan dalam dunia ni. Tak ada apa. Kita nak ligan apa, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan fikir. Kita hidup kita, macam saya hampir masuk 60. Ligan dunia, apa ada kat kita? Tak ada apa pun. Tak ada apa. Tapi kalau kita ni buat kerana Allah dan Rasul. Contoh satu, Sayyidina Osman Ibn Affan. Sayyidina Osman Ibn Affan sampailah adanya wakaf Sayyidina Osman, adanya sampailah Baitul Mal Sayyidina Osman. Sebab apa? Sayyidina Osman dia bukan buat kerana dunia, tapi dia buat kerana Allah dan Rasul, maka jariah dia sampailah mengalir. Kalau kita pergi Madinah, adanya wakaf, tanah wakaf kebun kurma Sayyidina Osman Ibn Affan. Sampailah. Sayyidina Osman wafat, tuan-tuan, sampailah. Lama. Sebab apa? Sebab ketika perjalanan yang untuk memiliki dunia ni tadi benar. Ni. Yang ni kita tak gaji. Yang ni kita tak tengok. Yang kita tengok macam mana kita nak cari duit. Yang ni ya saja kita tengok. Selalu ramai jumpa saya, Ustaz, tolong doa saya biar jadi macam Abdul Rahman bin Auf. Ni, tolong doa bagi. Dia tak tengok, dia tengok harta Abdul Rahman bin Auf saja. Dia tak tengok macam mana perjalanan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni sampai dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, macam mana aku nak bagi kurang harta aku? Kena tengok yang tu sama. Kena yang tengok Abdul Rahman bin Auf ni, dia berniaga, dia tak pernah tinggal takbiratul ula semayang jamaah. Kena tengok cara dia.
yang Abdul Rahman bin Auf ni boleh termasuk dalam golongan orang yang kaya pada waktu itu. Sebab apa? Sebab yang ni kata buat kerana Allah, buat kerana Rasul. Ketika itu Allah kurniakan kepada kita ni dunia dan isinya. Itu dia. Nabi SAW memberitahu, telah memberitakan bahawasanya tidak ada amal kecuali dengan niat. 80% boleh kata. Amalan kita ni, amal ibadat, amal yang harus ni disuruh niat. Amal ibadat ni boleh kata 80% niat ni ada. Niat ni sebenarnya besar fungsi dia. Dan sesungguhnya manusia diberi pahala, dibalas sesuai dengan niat dia. Kita niat buat baik, boleh dah pahala. Tok guru saya dululah masa kami mengaji, dia melawak. Dia kata hampa jangan duk kutip pahala niat saja. Dia kata nak semayang sunat, lepas semayang isyak belah balik, dia kata tapi niat dah, dia kata nak semayang. Tapi tak semayang, dia kata jangan duk kutip pahala niat saja. Duk main pahala niat. Dia kata niat ni maksudnya disertakan dengan azam. Azam nak buat baik. Itu dia. Jika niat dia baik, maka ia dibalas dengan kebaikan. Jika niat dia buruk, maka ia dibalas dengan keburukan. Ulama dia bagi pandangan je ni. Luasnya rahmat Allah, jika kita niat buat baik, satu pahala. Jika kita niat buat jahat, belum ada balasan lagi. Selagi mana niat ini belum dilaksanakan. Itu dia. Selagi niat tu belum dilaksanakan, pada ketika itu niat buat jahat ni dia tak kira lagi. Ini nak sebut luahnya rahmat Allah. Itu dia. Kita ada yang rumah tadi nak main mengaji. Tiba-tiba tak ada orang main rumah. Boleh dah niat pahala mengaji tu adalah. Tapi jangan tiap-tiap hari duk main niat nak mengaji tapi tak main tengok televisyen. Orang tak mau itu. Duk main niat gitu. Tak jadilah. Baik. Barang siapa yang baik niatnya, maka pasti baik pula perbuatannya, tak diragukan lagi. Niat yang baik pada ketika itu melahirkan amalan yang baik. Baik tuan-tuan. Apa fungsi niat ni? Macam tak nampak apa-apa pun. Ngaji bab niat ni macam tak nampak apa-apa. Ketika kita terdetik untuk melakukan kebaikan, di sini datangnya raja ataupun pengharapan. Ni jaga. Jangan pandang niat ni kecil tuan-tuan. Jangan duk pandang niat ni kecil. Ketika kita niat ni nak buat baik, berlakunya pengharapan. Kata Syekh kami, berlakunya pengharapan, selepas berlakunya pengharapan ni tadi datang doa. Saya bagi contoh ini. Kita nak pergi umrah. Ada? Kata bulan 12 ni nak pergi lah. Mai tak doa lepas tu? Mai doa? Kita harap. Niat ni dia nampak macam tak ada apa. Tapi yang lahir selepas niat ini tadi besar. Kita niat nak jadi baik, mai datang doa. Datang doa supaya Allah beri hidayah, beri taufik kepada kita untuk berbuat kebaikan. Dia kata niat ni kecil saja.
Kita mengaji bab niat ni tak ada apa. Jangan nak buat. Jangan kata pandang ringan tentang niat ini, ya. Sebab lahirnya daripadanya tu niat ni tadi datang pengharapan, datangnya doa. Baik. Barang siapa yang buruk niat dia, kat sini dia sebut jelek, bahasa Indonesia kita tukarlah buruk, ya. Niat hak tak elok, pasti buruk pula amalannya, tak diragukan lagi. Walaupun dalam bentuk gambaran kebaikan, seperti orang yang berbuat baik kerana mengharapkan penilaian daripada makhluk. Dia semayang, tapi niat dia sebab nak tunjuk ke orang. Dia bersedekah, tapi niat dia nak tunjuk ke orang. Ni penyakit akhir zaman. Kita buat apa baik semua nak pergi tunjuk ke orang. Tangkap gambar dalam Facebook. Ni jaga ni. Betul lah ramai orang kena sihir. Bubuh gambar anak dalam Facebook. Bubuh gambar isteri dalam Facebook. Disebut penyakit ain. Betul lah merata orang kena sihir. Kena sihir sana, kena sihir sini. Nabi habaq lah dulu lagi. Jaga dengan ain ini. Jaga dengan ain tu jaga. Bukan orang nama ain, bukan. Penyakit ain tu jaga. Tapi zaman lah orang tak takut, tuan-tuan. Apa Nabi kata orang tak takut. Mana kita beritahu ke orang. Pergi Cameron Highland, beritahu ke orang. Pergi umrah, beritahu ke orang. Selesai tawaf, beritahu ke orang. Masuklah raudah, beritahu ke orang. Gambarlah raudah tu. Jadi gambar dengan kita ni tak boleh pisah. Jadi mai orang dengki tengok gambar kita. Mai orang hasad tengok gambar kita. Datang penyakit ain. Lepas tu kita ni tuan-tuan, apa yang Nabi kata ni kena ikut. Kena ikut. Apa yang Nabi suruh ni kena ikut. Walaupun kita tak kuat, kena ikut. Lagi-lagi zaman kita ini zaman mutakhirin, zaman yang akhir, zaman yang berada di pada penghujung dia. Kita jaga-jagalah, pesan ke anak kita, pesan ke isteri kita, pesan semua anak-anak menantu kita, pesan kalau boleh muka hampa jangan bohlah dalam Facebook. Kalau boleh pergi kalau hampa nak boh ke, terpulanglah. Mak dah beritahu, pak dah beritahu. Itulah banyak berlaku perceraian. Cerai banyak berlaku, tuan-tuan. Dia tak macam kita nikah sampai 40 tahun. 4 tahun cerai lah. Ada satu kes tu setahun saja, tuan-tuan. Cerai. Ada orang mesej saya, tuan-tuan, dia nak cerai dengan suami dia. Sabit suami dia kena buang kerja. Suami dia kena buang kerja. Ustaz, apa hukum saya minta? Saya minta fasakh, dia tak. Sebab itu, tuan-tuan, zaman ini kita kena jaga-jaga sangat. Terlalu jaga. Sebab ketika manusia hati dia mula rosak, manusia dalam masalah, manusia hidup dia dalam masalah. Sebab apa? Sebab manusia bertuhankan dunia dan bertuhankan orang. Ketika kita lupa yang kita ada Allah. Kita dulu
Menikah tuan-tuan susah senang. Saya pernah beritahu tuan-tuan, saya mula menikah tuan-tuan bukan senang. Rumah buat sendiri, pakai kayutan. Kayutan, tuan-tuan pernah dengar pokok tempinih? Itu tiang rumah saya tu. Saya angkut lautan. Buat rumah tiang tempinih tuan-tuan. Papan dulu, papan lantai tu beli papan sayung yang tak ratau. Bukan dia rapat, duduk-duduk kena hati-hati tu. Silap-silap menjerit kita, kawan tu tersepit. Tuan-tuan tahu dinding saya buat pakai apa masa menikah tu? Macam rumah orang asli. Saya ambil buluh tuan-tuan, saya potong, saya ketuk, buat dinding. Itu saya tu 1988. Nak cerita ketika kita bina rumah tangga ni tadi dengan dunia, hilang dunia, orang tak mau duduk dengan kita. Ketika kita bina rumah kita dengan kecantikan, hilang cantik, orang tak mau duduk dengan kita. Ketika kita bina rumah kita ni dengan kasih sayang, ini hebat kasih sayang. Guru saya kata apa? Antara benda yang kita bagi dia tak pernah kurang, dia koi bertambah. Kasih sayang. Reta ni kita bagi, dia nampak kurang dah. Kasih sayang ni kau bagi ke orang makin bertambah, bagi lagi bertambah, lagi bertambah. Yang ni lah yang Nabi tunjuk kat kita, kasih sayang yang Nabi bagi. Cuma kasih sayang pada akhir zaman ini telah berkurangan. Itu dia. Kasih sayang suami isteri, kasih sayang anak beranak, kasih sayang anak dengan mak dengan pak, lagi-lagi kasih sayang suami isteri, adik-beradik, dia dah mula kurang. Jaga itu tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahawa barang siapa beramal kerana Allah dengan dasar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala di sisi Allah dan tempat kembalinya kelak menuju redha Allah, syurga di sisi Allah dan orang-orang pilihannya. Mana siapa buat baik, Allah kurniakan keredaan pada dia. Allah kurniakan jannah pada dia. Kita kena usaha buat baik tuan-tuan. Buat baik ni tak susah. Buat baik ni tak susah. Nabi sebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Buat baik. Nabi tunjuk kat kita macam mana anak tahu hang baik bila hang duduk dengan satu orang saudara Islam hang, dia selamat. Apa yang selamat? Maruah dia selamat, agama dia selamat, semua selamat. Yang ni kita orang baik. Tapi bila kita duduk kat dia, agama kita tak selamat. Macam mana? Duduk sembang hal orang kita berhenti. Tak selamat agama kita. Dia tak boleh bawa kita kepada Allah Ta'ala, agama kita tak selamat. Itu yang saya selalu duk ulang. Kita duk sembang benda yang sama 40 tahun dah. Pusing benda tu. Pusing benda tu. Benda tu ya tuan-tuan. Tak ada benda lain lah. Benda yang sama. Yang kita duk sembang ni, benda sama, pusing. Cuma nama orang yang lain. Benda sama. Benda sama kan? Itu dia. Ya. Jadi berhenti ya tuan-tuan, cukup dah lah. Kita pun penat lah.
Yang kita nak cerita apa? Pasal Allah Ta'ala. Ketika, ni dia. Ni janji Allah. Ketika penduduk itu kata Allah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah Ta'ala? La fatahna alaihim, Allah bukakan atas mereka ni tadi barakatin minas sama'i wal ardi. Allah berikan kepada kita keberkatan daripada bumi, daripada langit. Allah kurniakan barakah. Syarat dia dua. Pertama beriman, kedua takut kepada Allah. Beriman, jangan ragu dengan Allah. Tak percaya tak akhirat, percaya tak kubur. Tadi duha saya di Masjid Batu, tuan-tuan. Saya tanya dalam kuliah, tepi Masjid Batu kan ada kubur kan? Saya kata, siapa yang masuk masjid tadi tengok kubur, baca Fatihah. Orang dulu, tuan-tuan, pasal apa? Dia mau kubur dia di masjid. Sebab masjid ni tiap-tiap waktu ada orang. Dia harap tiap-tiap waktu dia boleh Fatihah. Tapi hak yang susah dia, orang main masjid tengok kubur ni tadi, boleh tak dia bagi Fatihah? Atau dia lalu macam tu, letak gambar, siapa suruh hampa mampu? Sabar suruh mati dulu ke tak? Yang tu kita buat, tuan-tuan. Setiap kali kita pergi masjid yang ada kubur, kita tak baca Fatihah, kita tak doakan mereka, Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita tak berhenti sambil-sambil jalan, Allahumma ja'al fakakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar. Depa duk tunggu. Setiap kali kita lalu, depa duk tunggu. Nampak? Pasal itu orang dulu, kenapa mereka ni di masjid-masjid ni ada kubur? Depa berharap orang yang main masjid, main masjid ni tadi lalu tepi kubur, Al-Fatihah, baca Fatihah. Aku sergahkan Fatihah. Sebab dalam tu lah ada pak menekan aku, dalam tu lah ada adik aku, dalam tu lah ada mak aku, dalam tu adalah ada pak aku. Nampak? Yang tu yang tengok kubur pun tak baca Fatihah, tak doakan bagi orang kubur. Yang tak tengok macam mana? Lagi tak ada, tuan-tuan. Hak kita yang duk lalu lalang ni pun kita lupa, apa lagi hak tak lalu langsung? Hak lalu lalang ni pun kita tak boleh buat. Sama juga kita nak baca Alhamdulillah, kita tak mampu, tuan-tuan. Nampak macam senang. Lepas makan Alhamdulillah, susah nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim ala barakatillah, senang. Lepas makan Alhamdulillah, susah nak dengar. Masuk jamban, tuan-tuan, senang kita dengar Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh kencing, boleh berak, tuan-tuan, lega dah perut. Tak ada. Padahal kalimah yang paling pendek saja, Alhamdulillah. Tak payah gaduh duk panjang. Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Tak mau baca panjang, baca pendek. Kita sebelum tidur, tuan-tuan, kita baca yang tu, kita baca yang ni, kita baca macam-macam baca. Kita mampu baca macam-macam baca. Tu. Bangun, tuan-tuan. Main nak sebut Alhamdulillah, tak larat oh. Tak lupa habis. Lagi kita nak sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun daripada tidur,
Alhamdulillah bernyawa aku lagi hari ni. Bulan ni kalau boleh beramal hak ni, hebat dah kita, tuan-tuan. Kena buat, tuan-tuan. Saya 2 kali, tuan-tuan, saya lalu nyawa nak hilang. Sekali waktu saya kena serang asma, berhenti, tuan-tuan, 5 second. Nyawa tu berhenti 5 second. Saya kata pi dah ni. Saya kata pi dah. Dia tengok kiri kanan, malaikat tak nampak. Tadi kot, dia kata. 5 second, tuan-tuan, berhenti. Baru masa tu baru kita tahu hidup ni nikmat dia besar. Kali kedua saya kena brain fog. Hilang ni, tuan-tuan. Turun tangga, badan saya semua shaking. Shaking hilang. Orang rumah tengah lipat kain, hilang, tak nampak. Saya sedar tu anak perempuan saya pegang. Ayah. Tu. Sedar, tuan-tuan. Teriak saya. Saya pun tak tahu pasal apa saya teriak. Pak tanya pasal apa? Kata aku tak nampak hampa semua. Aku ingat aku mati dah. Tapi aku duduk tunggu malaikat tak sampai. Barulah kita tahu nikmat alhamdulillah ni besar. Baru kita tahu bahawa kita sebut alhamdulillah ini tanda keimanan kita. Itu dia, tuan-tuan. Allah masih bagi kita, aku bagi hang peluang lagi. Untuk hang hidup, untuk hang buat amal ma'ruf nahi mungkar, untuk hang sayang orang lain, untuk hang tolong doakan orang lain. Baik. Dan barang siapa memiliki tujuan selain Allah, siapa yang buat selain daripada Allah Ta'ala dan beramal untuk selain Allah, maka pahala dan balasan baginya di sisi mereka yang dulu mengharapkan penilaian darinya dan pamer kepadanya yang tidak menguasai baginya, dan tidak pula bagi diri sendiri keburukan, manfaat, kematian, kehidupan serta kebangkitan. Siapa buat amalan kerana lain daripada Allah, dia tak akan dapat apa-apa. Besok dekat akhirat, Allah perintah kat kita, dulu masa hidup hang buat ni kerana orang pergi minta dengan dia. Hang buat kerana dunia, hang dapat dah dunia. Masa hidup ni hang buat kerana dunia, dunia aku dah bagi dah, siap-siap dalam dunia lu, aku dah bagi. Hang mau duit, aku bagi dah duit. Hang mau nama, aku bagi dah nama. Hang mau orang puji hang, orang dah puji dah. Sampai tang ni hang minta balasan pahala daripada aku tak ada. Hang pergi minta dengan orang yang hang mau tu, hang tujukan amalan hang ni tadi, minta kat dia. Siapa boleh bagi, tuan-tuan? Sebab itu disuruh kita ikhlas, buat kerana Allah. Buat kerana Allah, ya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tak pernah tinggalkan kita, percayalah. Percayalah, tuan-tuan. Ya. Buat kerana dia. Ya. Saya selalu habaq dengan tuan-tuan. Saya mengajar ni lama dah. Dah 33 tahun. Macam-macam saya ikut. Masa muda dulu saya kuliah sehari sampai 4 kali. Saya tak tahu saya ligan apa. Saya tak tahu saya ligan apa. Satu hari 4 kali. Tiap-tiap hari. Minimum kuliah saya setiap hari itu 3.
Ya. 3. Kalau hari Sabtu Ahad 5. Saya sendiri tak tahu ligan apa. Sebab tak nampak apa-apa. Ya. Sebenarnya kita mau apa? Kita kena tanya diri kita mau apa? Ya. Kita mau apa? Kita buat ni untuk apa? Ya. Kita mengajar ni untuk apa? Kita belajar ni untuk apa? Kita buat semua benda ni untuk apa? Bila kita dapat jawapannya, pada ketika itulah kita akan dapat halwatu ta'ah dipanggil. Kemanisan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi tak ada apa, tak apa. Sebab kita dah buat kerana Allah. Itu dia. Dia khususkan peristiwa hijrah. Sikit lagi tentang Nabi SAW dari seluruh amal merupakan peringatan yang menyeruh daripada sebahagian. Sebab termasuk yang diketahui secara umum di kalangan mereka yang memiliki pemahaman bahawa hadis ini tidak hanya dikhususkan untuk peristiwa hijrah saja, tetapi ia meliputi seluruh syariat Islam. Walaupun hadis ni kita dengar cerita pasal hijrah, tetapi ia merangkumi meliputi seluruh syariat Islam. Nak sembahyang kena niat, nak puasa kena niat, nak zakat kena niat, nak tawaf kena niat. Itu dia. Hebat hadis ni tuan-tuan. Kalau kita selam sungguh-sungguh hadis ni, takut kita nak buat kerana yang lain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, sampai kita boleh beramal dengan hadis ni, kita duduk tempat takwa. Kita bersungguh beramal dengan hadis ni, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita pergi tempat takwa. Sebab apa? Sebab pada ketika itu kita pegang hak yang tahu semua yang tergerak dalam hati aku dia. Ini dia. Sebab itu kata Imam Ghazali ni, selagi hati kita ni masih duk sebut Allah, 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 kita terlepas daripada tipu daya. Maka ketika itu, kata Imam Ghazali, dicampakkan ke dalam hati kita yang sentiasa tak putus sebut nama Allah, Allah, Allah dalam hati ni tadi. Maka hati kita ini diterangi oleh cahaya sehingga kan kita terlepas daripada segala tipu daya. Dalam kitab disebut aghyar. Apa dia yang tipu kita? Dunia, nafsu, makhluk, syaitan. Ketika kita tak lupa ni, Allah, Allah, itu dia. Bukan senang tuan-tuan. Kita orang maki kita, Allah, Allah. Kita ada ingat Allah, kita tak mahu orang. Orang puji kita, Allah, Allah, tak ada apa. Ada duit, Allah, Allah, tak ada, kita sombong. Tak ada duit, tak ada lah, kita serabut, Allah, Allah, Allah. Itu dia. Tapi nak melazimi kalimah Allah dalam qalbun kita, dalam hati kita, susah. Guru saya yang pesan tu meninggal lah. Nama guru saya Baba Muhammad. Kami panggil Baba Mat. Ini antara guru saya yang pesan waktu saya mengaji dulu. Tiap kali saya ziarah dia, kalau saya pergi umrah, saya ziarah dia. Kalau saya tak ziarah dia, dia akan cari saya kat masjid. Sampai tahu tu. Setiap kali jumpa, dia kata, hang jangan sampai putus kalimah itu dalam hati hang. Dia kata, aku nak pesan hang tu.
Jadi guru kami ni dia tak pesan matlaah lah. Padahal saya mengaji kat dia kitab Iqna' tuan-tuan. Saya mengaji kat dia Bajuri. Saya mengaji kat dia Hikam. Saya mengaji kat dia Sirajul Talibin. Ya. Ada beberapa kitab saya mengaji dengan guru saya ni. Setiap kali saya jumpa dia, setiap kali saya ziarah dia, dia pesan kat saya, hang jangan sampai hati hang ni tadi putus, hilang asma Allah, Allah, Allah. Dulu kita tak apa perasaan. Ketika kita ikut apa dia kata, betul tuan-tuan, tak serabut. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan benda ni. Saya alhamdulillah tak serabut tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Sampailah lah akan datang, saya tak tahu, na'udzubillah min zalik. Nah, Allah masih istiqamah dengan saya lagi. Tuan-tuan tahu kan sekolah saya nak pakai sebulan berapa? 2 sekolah lah 80,000 tuan-tuan. Tu tak masuk sekolah saya di Terengganu lagi. Yang senang kami bina. Tuan-tuan pun tahu saya bukan jenis bawa tabung. Setahun lah tuan-tuan. Yang sekolah kami di Terengganu tu, surau tu dah nak siap lah. Dekat 2 juta tuan-tuan. Modal ni dia nak buat tu dekat 2 juta. Tuan-tuan pun tengok saya, tuan-tuan pun tahu dengan saya banyak tahun dah perangai saya macam mana. Saya pun tak tahu main mana, siapa yang pergi bantu, macam mana cara, saya pun tak tahu. Pergi tengok siap lah. Pergi tiap-tiap bulan berulang ni siap dah tuan-tuan. Betul, ketika kita mula tak lupa Allah, ketika itu datang nusrah daripada Allah. Percaya yang ni. Orang tanya saya, Ustaz macam mana Ustaz selesaikan sebulan 80,000 madrasah? Saya kata saya tak tahu. Bila saya nak pakai duit, saya ada. Nak pakai duit ada. Yang tu. Tak tahu lah macam mana tuan-tuan. Ayah bukan jenis satu kuliah saya minta 5,000, tak ada. Ada masjid saya tak mau ambil duit. Kalau saya pergi satu surau tu nampak macam buruk saja, saya tak ambil langsung. Saya antara yang pergi kuliah makan modal, saya tuan-tuan. Sepanjang hidup saya kuliah tuan-tuan, tak pernah balik modal, makan modal. Makan modal. Tiap-tiap kali pergi kuliah makan modal. Tapi tak pernah tak ada modal. Tu je. Ustaz ni gila ni, jangan di bulan depan berhenti kat dia. Pengurusi kata berhentilah Ustaz. Gila Ustaz ni. Yang tu saya lalu. Saya lalu bertahun-tahun. Orang pergi kuliah boleh modal, tambah modal. Saya makan modal. Bukan setahun, puluh tahun. Tuan-tuan. Tapi masih ada modal. Oh, ini macam mana ni? Ya. Tak nak kata? Allahu Akbar. Cuma pesan itu. Ketika hati kita tidak putus dengan asma Allah, pada waktu itulah datangnya pertolongan Allah. Kita belajarlah hati. Allah, 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 Allah. Guru saya kata, sampailah tatkala kita duduk dan kita berzikir, hati kita tidak putus menyebut kalimah Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan dengar degup jantung tuan-tuan sendiri. Macam tuan-tuan berlari tengah laju. Dup, 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 dup. Lebih. Kita berjalan-jalan, anjing ligan kita. Lari tuan-tuan. Lari. Lepas lari tu jantung kita macam mana? Dup, 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 dup. Kita duduk saat hilang.
Ketika kita zikir, hati kita tak putus. Allah, Allah, Allah. Syekh kami kata, sehingga degupan itu kita rasa seperti mana lepas kita berlari. Dup, dup, dup. Hati hang hidup lah dia tak. Hati hang hidup dah. Dia tak. Ya, baik. Lalu aku berkata, sampai sini sajalah. Lalu aku berkata, cukup sampai sini. Boleh dah? Boleh dah? Saya tengok tuan-tuan takut, tuan-tuan tak mau berhenti, itu saya takut. Muka-muka tak mau berhenti, takut tak pernah ada orang mengaji tak mau berhenti. Saya kata nak berhenti, tuan-tuan berhenti kata. Selalu saya tengok muka orang mau berhenti. Muka bila Ustaz nak berhenti ni, tuan-tuan saya tengok muka malam ni macam tak mau berhenti, saya jadi seriau. Ya. Nak abang mai kata, hidup dengan Allah ini terlalu mudah, terlalu indah. Hidup dengan Allah terlalu indah. Ini Nabi tunjuk kat kita. Nabi hidup dengan Allah indah. Sahabat hidup dengan Allah indah. Indah hidup dah. Indah sungguh hidup dia. Maka keindahan itulah yang sebenarnya yang kita tak dapat dalam diri kita. Hidup ni tuan-tuan, ya, sebenarnya ketika kita berada di dalam sakinah, ketenangan hidup ni, kita ada isteri tenang, kita ada anak tenang, kita ada cucu tenang, kita ada adik-beradik tenang, kita ada harta tenang, kita ada nama tenang. Itu dah. Oi, seronok. Tuan-tuan. Itu dia. Jika kita bersama Allah, ini kata ma'iyah ni dalam kitab tasawuf. Ya. Baik tuan-tuan, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi saya pertama sekali saya minta maaf dengan pengurusi dah, dengan seluruh pegawai takbir Masjid Timah. Sebab saya selalu ponteng kelas. Ya, minta maaf dah. Atas beberapa faktor, kadang-kadang dia tak match dengan minggu saya mai sini. Jadi saya kira saya ponteng lah, kira saya salah lah. Saya ambil jalan paling mudah, kira saya minta maaf lah, kira salah saya, kira ustaz yang paling banyak ponteng dalam masjid ni saya lah. Jadi saya minta maaf dan saya terima kasih sebab pengurusi pegawai takbir masih lagi sabar dengan perangai saya. Saya minta maaf, terima kasih banyak-banyak dan tuan-tuan masih sanggup tunggu gitu, tanda tuan-tuan kasih yang tu ya. Saya melihat atas dasar kasih sayang tuan-tuan pada diri saya dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lalui ini tadi menjadi asbab besok Allah sama-sama akan kita besok di yaumil akhirah dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang tenang, redha birredha insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, bersihkan hati-hati kami ya Allah daripada segala kegelapan mazmumah ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah hiasi hati kami dengan sifat-sifat mahmudah ya Allah yang Engkau redha. Ya Allah, kami tak mampu dan kami tidak kuat untuk kami melaksanakan seluruh perkara kebaikan dan perintah yang Engkau perintahkan ke atas kami. Ya Allah, tolonglah bantu kami, tolonglah pimpin kami. Ya Allah, jadikan hati kami, lisan kami dan amal kami semua sentiasa di dalam kebaikan dan dalam pimpinan-Mu. Ya Allah, ikhlaskan hati kami, lidah kami, perbuatan kami hanya semata-mata kerana Engkau ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.